subscribe dan tekan loceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Daripada langkah awal untuk mengambil alih kerajaan, langkah syaitan ataupun langkah syaitan, ia telah menghancurkan sistem demokrasi yang berjalan begitu lama di Malaysia sejak daripada tahun 55 sebelum merdeka, sampailah ianya dihancurkan pada tahun 2020 melalui gerakan syaitan yang tak perlu saya ulas lagi. Kerajaan itu dibentuk dengan sokongan ahli-ahli parlimen yang bersedia bersama dengan Tan Sri Mahyudin Yassin untuk menjatuhkan kerajaan yang dikatakan didalangi oleh DAP. Kerajaan Malaysia berada dalam keadaan yang cemas kerana DAP dominan. Ini tuduhan mereka. Islam terancam. Kedudukan orang Melayu terancam. Akhirnya, ahli-ahli parlimen daripada berbagai parti, terutamanya dari Bersatu, UMNO dan PAS, bergabung tenaga menggerakkan langkah syaitan. Lalu, kerajaan diambil alih daripada parti yang mendapat sokongan pada pilihan raya Mei 2018. Kita lihat masalah yang paling besar dihadapi oleh negara ialah masalah COVID-19. Sehinggalah Tan Sri Mahyudin Yassin menasihati Yang di-Pertuan Agong melalui keputusan kabinet, katanya supaya Malaysia darurat diisytiharkan di Malaysia, di antaranya untuk menangani COVID. Ini yang dilaungkan kepada rakyat. Saya pada waktu itu menyatakan bukan untuk hadapi COVID atau ekonomi, tapi untuk menyelamatkan Tan Sri Mahyudin Yassin yang dilihat menghilang sokongan majoriti. Dijangka kalau berlaku sidang parlimen, maka kemungkinan besar beliau hilang majoriti. Oleh itu, untuk menyelamatkan keadaan beliau, darurat diisytiharkan. Masa mula darurat yang diisytiharkan pada 19 Januari, jumlah kes COVID pada waktu itu lebih kurang 170,000. Jumlah kematian 500 orang. Jumlah kes harian lebih kurang 2,000. Kita lihat. Hari ini saya bercakap kerana besok kita akan menyambut jangkitan COVID dengan perasaan sedih dan duka akan melebihi 1 juta. Bayangkan rakyat Malaysia yang berjumlah lebih kurang 33 juta, 1 juta dijangkiti positif. Dan hari ini, kes harian menjangkau 15,000. Sudah lebih 1 minggu, jangkitan melebihi 10,000 orang sehari. Dan hari ini 15,000. Kematian sudah 7,800. Lebih kurang. Maka kita dapati darurat gagal untuk menghadapi COVID. Saya merayu kepada Tan Sri Mahyudin Yassin, kamu tidak mempunyai kuasa pengarahan, terutama kepada menteri-menteri, kerana kamu diselubungi dengan soal angka cukup untuk menyelamatkan kamu di parlimen. Tan Sri, akuilah kegagalan kamu. Kabinet kamu tidak sepakat. Bahkan kita lihat
Saya menyebut daripada awal hari itu, kalau darurat tidak disiharkan, masih ada badan yang boleh digerakkan, iaitu National Disaster Management Agency, agensi pengurusan bencana negara. Di situ ada puluhan ribu boleh dikerahkan tenaga mereka di bawah NADMA. Ianya sama ada pasukan polis, tentera, APMM, bomba dan sebagainya boleh dikerahkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal NADMA ini merungut. Ia tidak dipanggil dalam mesyuarat MKN. Saya letak di sini Tan Sri Mahyudin, seorang Perdana Menteri yang gagal untuk mengawal menteri-menteri dan agensi kerajaan. Kita lihat pula rakyat sudah hilang sabar. Kita tak tahan melihat setiap hari netizen memaki hamun polis, memaki hamun menteri-menteri. Sedangkan kita tahu polis menjalankan tugas mengikut apa yang diarahkan kepada mereka dan ada SOP mereka yang mereka ditaklimatkan. Adakah pihak Kementerian Dalam Negeri tidak memberi taklimat yang cukup kepada pasukan polis ataupun pasukan pembantu frontliner yang menyebabkan keadaan berlaku begitu pincang? Kita lihat golongan kayangan atau orang atasan yang telah dikenakan tindakan ataupun memohon maaf kerana melanggar SOP, seperti Tan Sri Anwar Musa, Datuk Muzaffar Mohamad, Timbalan Menteri Kesihatan, Timbalan Speaker, MB Kedah, Exco Perak, Saudara Ridwan, dan banyak lagi. Menyebabkan rakyat merasakan bahawa ada dua kluster di sini, kluster kayangan dan rakyat biasa. Rungutan daripada rakyat bertambah-tambah. Yang mengherankan saya, yang agak berkecimpung lama dalam politik pembangkang dan pemerintah 22 bulan, keberanian anak-anak muda, terutama di kalangan wanita, yang membuat TikTok menyerang pegawai-pegawai kerajaan, menyerang pasukan keselamatan, menyerang menteri-menteri. Ini suasana tidak baik kepada negara. Oleh itu, Tan Sri Mahyudin Yassin, kamu telah gagal, akuilah. Selamatkanlah rakyat Malaysia. Berundur dengan baik supaya orang lain dapat mengambil alih dan mengemukakan formula-formula baru, terutama untuk hadapi COVID-19 dan juga untuk menjajar semula keadaan ekonomi yang sekarang begitu parah. Ya, kita akui apabila pembangkang mengatakan bahawa kerajaan ini gagal, memang itu kerja pembangkang. Dia membangkang, mengkritik, sama juga masa kita memerintah dulu dalam PH. Tetapi kita lihat sekarang ini, yang mengatakan kerajaan Perikatan Nasional ini gagal ialah Bloomberg. Mereka ini hanya bincang ekonomi dan perniagaan. Mereka jarang menyentuh hal-hal politik. Apabila Bloomberg mengatakan Malaysia sedang gagal dan akan gagal, ia membawa akibat buruk dalam iklim ekonomi dan pelaburan di Malaysia sekarang dan pada masa yang akan datang. Pengangguran bertambah setiap hari. Bendera putih telah dinaikkan. Kita bimbang kalau keadaan MCO ini berjalan seperti sekarang diulang tanpa ada pembaharuan yang lain, janganlah sampai rakyat membunuh diri. Janganlah sampai ada rompakan besar-besaran untuk mencari sesuap nasi. Bunuh diri sudah berlaku sekarang ini. Rakyat semakin gelisah. Orang yang solat ditangkap dan dibawa ke balai polis. Tak apalah kalau itu undang-undangnya. Kenapa ianya tidak
hanya diberi amaran ataupun diminta bersurai selepas mereka menunaikan solat. Semua orang bercakap sekarang, orang takut nak pergi sembahyang kerana akan ditangkap. Ini pandangan umum rakyat sekarang ini. Sudah tentulah yang selamat yang tidak solat. Ini keadaan yang berlaku sekarang ini di negara kita ini. Dan keadaan ini akan lebih parah dari hari ke hari. Kematian sekarang ini amat mengerikan, dan juga walaupun ada pandangan-pandangan profesional yang mengatakan ada jenis ubat yang lain boleh digunakan untuk menghadapi COVID ini, tetapi kerajaan masih menetapkan hanya melalui vaksin yang disediakan oleh kerajaan. Oleh itu, keadaan kepincangan ini tak boleh dibiarkan. Besok, lebih daripada 1 juta yang telah dijangkiti, dan kematian semakin meningkat sehari, tiap-tiap hari. Kalau dulunya, tahun lepas, mereka yang berpotensi yang meninggal dunia kebanyakannya umur 60 tahun ke atas. Minggu ini tak kira umur, di kalangan anak-anak muda yang dijangkiti juga telah meninggal dunia. Carilah ikhtiar yang terbaik. Salah satu ikhtiar yang terbaik ialah Perdana Menteri kena letak jawatan akui kegagalan. Biarlah orang lain pula mengambil alih dan mengemukakan formula baru untuk hadapi COVID ini. Dan keadaan ekonomi, anak-anak muda yang hilang pekerjaan, mahasiswa yang graduate yang belum mendapat pekerjaan, sektor upah semakin menurun sekarang ini, bukan lagi seperti sebelum COVID ini. Kita faham masalah susah untuk create pekerjaan di waktu ini, kita faham. Ianya berlaku kepada hampir negara-negara lain di dunia ini. Tapi mereka tunjukkan program pemulihan. Sekarang ini, program pemulihan kita tidak nampak. Hanya mereka janjikan apabila bawah daripada 4,000 satu hari barulah perubahan boleh dibuat. Bukan berlaku penurunan, bahkan berlaku peningkatan setiap hari. Amat mencemaskan jangkitan COVID-19 ini sekarang ini, dan angka kematian setiap hari boleh dikatakan melebihi 100. Bahkan telah mencapai 200 dan lebih daripada 200. Dalam penduduk Malaysia lebih kurang 33 juta, kita berada dalam top 5 jangkitan COVID di dunia sekarang ini. Tan Sri Mahyudin, sayangilah rakyat Malaysia. Sayangilah kita semua. Berundurlah dengan baik. Akui kegagalan. Biar orang lain mengambil alih. Dan lihat, kalau orang itu juga yang mengambil itu gagal, kita akan melihat pula pada waktu itu apa reaksi dan tindakan rakyat netizen untuk melihat kejayaan atau kegagalan di bawah Perdana Menteri baru. Sekian, terima kasih. Subscribe dan tekan lonceng